Terima kasih Ustaz Fatul Azman bin Mansur, penolong pengarah sektor sumber dan teknologi pendidikan, orang yang banyak menguruskan berkaitan dengan guru pustakaan dan media, pengurusan pusat sumber dan juga galakan membaca ya. Okey, baik. Jadi fokus untuk kita main hari ini, kursus hari ini iaitu para peserta lah, cikgu-cikgu dan juga anak-anak sekalian dapat memahami teknik dan kaedah penghasilan bahan TV PSS selaras dengan objektif TV PSS kebangsaan melalui latihan berikutlah, iaitu latihan pengacaraan, sesi amali, penghasilan video dan pembentangan video. Kalau boleh kita cuba banyakkan hands on lah. Teori-teori ni tak masuk. Kita tengok adik-adik ni jadi pengacara. Bertemu kita di rancangan. Okey lah, ini antara pengisian yang kita akan cuba buat lah, akan cuba buat dan untuk kita ni lah. Okey, ini antara konten pengisian kita hari ini. Objektif, isi kandungan, teknikal dan juga penubuhan. Saya nak ambil satu partnya, iaitu isi kandungan. Yang lain saya nak serah kepada pegawai lain lah, dan juga penceramah jemputan kita lah. Tapi sebenarnya saya tengok TV PSS ni bukan untuk tujuan pertandingan semata-mata. Sebenarnya TV PSS ni sangat baiklah untuk melahirkan kemajuan murid ni. Daya keterampilan, keterampilan, sifat berani, mahir berkomunikasi, boleh berkolaboratif dengan orang. Pendek kata, apa yang diasrarkan dalam pembelajaran abad ke-21 itu boleh kita realisasikan melalui aktiviti TV PSS ni. Okey, saya nak cakap tentang satu tajuk saja, iaitu kandungan. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, lah kita tengok satu produk TV PSS yang dihasilkan oleh guru dan juga murid-murid, yang dihasilkan di peringkat sekolah, bukan diterbitkan oleh TV3 ke, NTV7 ke, ini diterbitkan di sekolah, menggunakan kemudahan di sekolah. Kita tengok tu, kita nak buat hak ni, kita main ni, kita nak buat hak ni. Macam mana nak buat, nanti kita sama-sama ni lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Niak Tisufia binti Niz Rusdi, pengacara Sikat TV, TVPSS SK Parker, Dungun, Terengganu. Terengganu merupakan sebuah negeri yang mempunyai pesisir air sepanjang 244 km dan berlatar belakangkan Laut Cina Selatan. Keadaan ini menjanjikan keindahan panorama dan kekayaan hasil laut. Maka tidak hairanlah ramai di kalangan penduduk pantai bekerja sebagai nelayan. Jom bersama wartawan Sikat TV, Muhammad Rashad Ashraf bin Roslan merasai pengalaman sehari bersama nelayan di Kemasik, Kemaman, Terengganu. Kala tidur, penduduk masih di hujung mimpi. Bunyi enjin motor Pok Nong atau nama sebenarnya Muhammad Nur bin Yusuf membelah keheningan subuh. Percaya rezeki ditentukan oleh Allah, Pok Nong tidak lupa menunaikan tanggungjawabnya sebelum turun ke laut. Kebiasaannya bulan Mei hingga Julai, jumlah ikan agak kurang berbanding bulan-bulan lain. Sebaliknya pada musim tengkujuh, paling banyak ikan muncul, tetapi sayangnya kerana ombak kuat, mereka tidak berani turun ke laut. Enjin bot dihidupkan. Bermulalah pengalaman kami sebagai nelayan. Penggunaan bot fiber dengan enjin 30 kuasa kuda membolehkannya bergerak sehingga 3 batu nautika dari pantai. Pemberian subsidi nelayan RM300 sebulan dan subsidi diesel RM1.65 seliter dapat meringankan beban para nelayan. Sinar fajar mula mewarnai kaki langit. Disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Enjin bot tiba-tiba tidak lagi galak berbunyi. Pengalaman ini mendebarkan kami. Situasi ini membuatkan kami terfikir nilai hasil tangkapan bagi seorang nelayan. Setelah hampir 60 kali cubaan menghidupkan enjin, alhamdulillah enjin bot kembali berfungsi.
Menurut Pok Nong, cabaran pukat terkoyak atau tersangkut batu dan karangan laut juga merupakan halangan ketika menangkap ikan. Setelah hampir 2 km daripada pesisir pantai, Pok Nong perlahan menurunkan pukat bersaiz 8 bidang. Pukat ini dikenali sebagai pukat hanyut, tetapi lebih popular dipanggil pukat kaya di kalangan nelayan pantai timur. Tempoh untuk menahan pukat mengambil masa 15 hingga 30 minit dan kebiasaannya akan diulang-ulang. Disebabkan kerosakan enjin yang kami hadapi, Pok Nong hanya membuat satu pusingan kerana tidak mahu mengambil risiko. Pok Nong menggunakan pelampung sebagai penanda yang dipanggil mogor untuk menuai hasil tangkapan. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Begitulah rezeki pada setiap hari. Rezeki tidak berpihak kepada Pok Nong. Hanya beberapa ekor ikan kembung dan ikan cermin berjaya dibawa naik. Namun, Pok Nong tetap bersyukur dengan rezeki yang diperolehnya pada hari ini. Pok Nong kemudian mengambil keputusan untuk kembali ke pantai dan tidak meneruskan aktiviti kerana bimbang masalah enjin rosak berulang kembali. Walaupun hasil sedikit, tetapi Pok Nong tidak berputus asa meneruskan tugas rutinnya menangkap ikan pada hari esok. Hasil tangkapan yang segar dijual seusai para nelayan mendarat di gerai berhampiran pantai. Aktiviti jual beli dijalankan di gerai-gerai sekitar pantai ini. Kebiasaannya pembeli yang berkunjung merupakan penduduk luar Kemasik. Wartawan kami, Rashad, diberi peluang merasai pengalaman sebagai penjual ikan di gerai ini. Isteri Pok Nong, Puan Rusilah binti Alwi atau Kak Si, menguruskan aktiviti jual beli hasil tangkapan nelayan-nelayan di sini. Makcik start buka kedai pukul berapa? Dan tutup pula pukul berapa? Biasanya pukul 9 lah start jualnya, sebabnya orang ke laut balik dalam 8.30, 8.45. Kemasik ni dia macam ketih ke paka ke, dia balik awal. Dia pergi turun daripada rumah pukul 5 pagi atau 4.30 pagi. Lepas subuh dia orang pergi ke laut, lepas tu 8.30 ataupun 8.45 dia orang dah balik dah. Rutin Pok Nong di sebelah petang pula menjahit pukat-pukat yang terkoyak. Pukat-pukat yang koyak akibat terkena batu dan karangan laut perlu dibaiki segera agar dapat digunakan menjelang esok. Harapan Pok Nong agar pekerjaan yang diusahakan sejak zaman kanak-kanak ini dapat diwarisi oleh generasi baharu. Semoga rezeki hari esok lebih baik dari hari ini. Setiap pekerjaan ada nilai dan peranannya yang tersendiri. Cabaran dan dugaan adalah halangan yang perlu ditempuhi. Usaha dan doa, itu yang pasti. Sekian, Sekat TV, saluran informasi anda. Bye! Okey, video ni episod TV PSS ni. Ini satu ni kita panggil sebagai satu episod lah. Episod TV PSS ni dihasilkan oleh murid-murid di Sekolah Kebangsaan Pakol di Terengganu. Dan baru-baru ini pun saya bersama dengan tim di SSTP dan juga USTP, kami telah melawat ke sekolah ini lah. Telah sekolah ini di Terengganu, di Kemaman di Kemaman, dekat dengan Kemasik lah. Maksudnya apa ni, cerita nelayan itu cerita di tempat yang berkenaan lah. Nanti boleh lah tadi buat cerita orang tanam padi lah. Nanti adalah masalah dengan konten yang kita yang pertama mungkin tumbuhan, kalau untuk mengubah jangan tumbuhan untuk pengubah yang tadi ini dan lebih pada dokumen hari yang berkaitan dengan isu TV saya itu dalam dokumen hari ya. Oke, nah ini dibuat dalam bentuk penegak hasil pengubah berita sekolah dalam bentuk berita average. Okey, berita program utama apa yang berlaku di sekolah hari sukan macam kemarin dengan semua sekolah mengajarkan membuat perancangan minggu solidariti Palestin pun boleh dijadikan sebagai konten Okey, hari sukan sekolah detektor kita buat hari sukan sekolah, hari anugerah semalam detektor kita buat perangkat desa. Contohlah, contoh-contoh aktiviti di sekolah yang kita boleh dokumentkan dalam bentuk LTV PSS ni, dalam bentuk format berita. Sekarang tak ada lagi pertandingan dalam bentuk berita, tak ada lagi, belum ada. Ini dan dokumentari seperti mana yang kita lihat tadi, yang dia lebih bersifat dokumentari majalah tiga ada. Macam majalah tiga. Anak jadi cikgu jadi ada, anak jadi tadi.
Ya. Okey. Kemudian video-video projek pembentangan bahan-bahan ya, inovasi projek lisensi buku, drama pendek dan sebagainya boleh kita hasilkan lah. Ini antara cadangan-cadangan yang kita boleh buat. Ya. Kalau kita tengok video tadi dia 5 minit saja. 5 minit saja yang kita nak buat tu 5 minit saja. Dan 5 minit tu dibagikan kepada beberapa segmen. Yang pertama sekali ialah montaj apa kata dengan TV PSS kita film montaj. Kemudian dia mulakan dengan pengacara. Macam pengacara tadi dia bercakap di tepi laut kan. Tepi laut. Di tepi laut tu rakam. Sekarang ni ramai yang perlu ingat nak buat TV PSS ni kena ada green screen. Kalau macam tadi ni kita tak perlu pun green screen. Kita buat di lapangan boleh. Tak perlu green screen pun. Tak semestinya ada green screen di sekolah. Okey, dimulakan dengan pengacaraan. Kemudian konten lah. Kalau kita lihat konten tadi dia ada video, dia tayangkan video, dia ada suara latar. Dia ada suara latar. Okey, nanti kita akan belajar lah macam mana teknik-teknik, macam mana nak ambil gambar video dan sebagainya. Okey, video, kemudian macam mana nak insert audio. Okey, kemudian dalam konten itu juga ada sesi kemubuhan yang contoh anak murid ni jadi wartawan. Kita tanya makcik ikan tu, betul tak? Okey. Lepas tu pun kita akan ada segmen elemen kewartawanan. Okey, kemudian habis konten tu tutup balik dengan pengacara. Pengacara tadi yang tu bilang tadi, lah dia cuma dia ubah sikit lah tempat, tapi masih di tepi laut dan dia tutup. Dan last sekali ujung tu dia tak ada dalam ni dia keluar training. Training ni siapa penerbit, pengacara, wartawan, siapa yang terlibat dalam tu dia keluar trainingnya running kan, tulisan yang naik turun ni. Itu saja yang ada dalam episod TV TSS. Itu ada satu tip datang ke SSS TV membuat kalau nak buat satu video berkaitan dengan hasil projek sejarah. Dalam mata pelajaran sejarah ada cikgu sejarah kan ya? Cikgu sejarah ada cikgu sejarah. Ramai cikgu orang ada cikgu sejarah. Dalam mata pelajaran sejarah dia ada satu strategi PDP yang kita kena laksanakan, iaitu kajian kes. Kajian kes ni dia kita buat kajian tentang keluarga, kajian tentang masyarakat, kajian tentang bangunan-bangunan tinggalan yang ada di tempat kita tu. Mereka ni kaji dan dapat hasil dapatan. Hasil dapatan tu nak diletakkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Jadi teruskan sebenarnya mungkin dalam merupakan satu jawapan. Buat dalam bentuk pembentangan dalam bentuk editor TV PSN. Ini konten dia. Okey, ini aktiviti PSN tadi yang disebutkan tadi lebih sama macam tadi lah. Dia punya episod TV PSN tadi. Dimulakan dengan montaj, kemudian ada pengacara, konten, tutup dengan pengacara dan diakhiri dengan Freddy. Okey, satu lagi sebelum saya kepada saya mulai untuk meneruskan, saya juga nak highlight kemudahan di PKG yang boleh dimanfaatkan. Oleh sekolah-sekolah. Maksudnya boleh main ke PKG ini untuk menggunakan kemudahan ini. Okey untuk makluman semua, di PKG ini telah dibekalkan dengan peralatan studio digital dan juga digital mega hub. Digital mega hub apa saya tak mau cerita lagi. Saya nak cerita tentang peralatan studio digital di PKG. Apa yang ada tu? Kamera tu. Kita nampak kamera tu? Kita tu tinggi tu. Kamera tu boleh pusing-pusing tu. Pusing kan? Nampak tak?
Itu masuk dalam siaran, masuk dalam siaran live. Tu kita ada ni bedok, ini 70 lebih ada di sini. Bukanlah sekolah-sekolah beli ya. Tadi kan saya kata sekolah-sekolah beli pula tak. Ni nampak kemudahan ni ada di sini. Contoh boleh main manfaat. Dan dia boleh rakam 4K punya video. Dan okey ni bedok sekali dengan stand model. Okey, yang ada. Dan dia ada kawan dia yang nama dia ialah teleprompter. Lagi kita bawa tengok TV sebelah tengok teleprompter. Gambar teleprompter. Ni ialah teleprompter. Teleprompter ni apa? Misalnya alat teleprompter, siapa tahu teleprompter ni? Cikgu tahu tak teleprompter? Baca berita. Itu baca berita. Dia keluar teks tu. Okey, dia teleprompter. Dia duduk di sini ni. Dia pasang kamera ni. Kamera ni boleh dipasang di belakang teleprompter. Teks akan keluar dari belakang kamera. Kita tengok kamera, kita tengok teks. Faham tak? Kita tengok kamera, kita tengok teks. Okey, itu teleprompter. Kan? Kalau kita tak boleh nak hafal skrip, kita baca skrip. Okey, kita baca skrip. Di sekolah, dalam mata pelajaran bahasa Melayu, cikgu-cikgu ajak kan? Bagaimana nak baca dengan intonasi yang betul. Boleh, betul juga Zainal. Dia kan jadi M ni. Jadi M kan? Gitu bisa. Dan kamu boleh sedikit ada. Berhenti ya. Okey. Siapa cikgu ni? Nggak nyamuk ada ni. Okey. Ngajak dengan membaca dengan intonasi kan. Intonasi tu. Jadi saya kata sebenarnya episod TVPSS ni bila kita aplikasi dalam PDP tu. Dalam PDP dia menjelmakan hasil pengajaran murid tu, standard pelajaran yang mudah-mudahan mahu murid nak capai ni melalui yang macam ni kemahiran bertanya soalan dalam bahasa. Boleh kaitkan dengan buat konten berkaitan dengan sains boleh. Kalau dalam bahasa Melayu dia ada buku tengok. Bahasa Inggeris ada buku tengok. Kan? Tengok dalam mata pelajaran ini boleh digunakan sebagai konten. TVPSS. Boleh, tak ada masalah. Konten-konten subjek sains pun boleh. Kan? Belajar tentang apa? Tentang bulan, tentang matahari, astronomi contohnya kan. Belajar tentang apa? Kehidupan laut, belajar tentang apa? Banyak lagi lah. Hasil pembelajaran dalam mata pelajaran geografi juga. Geografi yang saya tahu dia ada kajian lapangan. Tutup kecil ada apa? Anak-anak ni belajar kan buat kajian lapangan. Hasil daripada kajian lapangan tu, hasil daripada kajian, hasil bacaan buku tu, kita terjemahkan dalam satu episod TV PSS. Sebenarnya episod TV PSS ni dia boleh selari dengan kurikulum. Boleh berlaku di dalam bilik pelajar. Okey. Itu dua peralatan tu. Dan kita ada green screen. Green screen ni layar hijau. Nanti akan beraksi je. Ni anak-anak ni boleh beraksi sebagai pengacara. Jadi kemudahan ni teleprompter ni di kamera ni teleprompter kan green screen okay, yang ada di sini. Cikgu-cikgu boleh bawa anak-anak murid ni main sini untuk manfaatkan untuk kalau episod TV PSS tadi ni episod TV PSS ni yang ni pengacara mana, pengacara butuh main buat di sini untuk yang 30 second 60 second jangan nak buat yang konten tu
Boleh guna handphone saja, kan? Ambil rakaman handphone saja, buat rakaman handphone saja. Ambil. Cuma mungkin kita nak kena belajar sikit berkaitan dengan teknik nak merakam lah. Kan? Jadi ada lah teknik-teknik tu. Kita boleh nanti kita belajar lah. Ya, kalau nak ambil barang. Saya pun ada bawa ke situ. Tunjuk dia. Kalau nak beli belilah, tak beli tak apa. Saya beli sebab saya shop kan. Ini satu alat. Alat ni kita pasang di handphone. Dia yang ni namanya ialah gimbal. Gimbal ni tujuannya juga untuk kita nak rakam dia stabil lah. Dia tak gegak. Tapi tangan kalau setakat nak ni just boleh kan semua gerakan kan. Kontrol. Tak mestinya ada. Tangan kita ni adalah gimbal juga. Nah, jadi kemudahan untuk merakam tu ialah boleh guna handphone saja untuk konten tu, tak ada masalah. Sebab handphone sekarang ni dah canggih lah. Pakai handphone cikgu kan, mungkin tak ada handphone kan. Pakai handphone cikgu kan. Cikgu pakai tu cat Apple kan, iPhone tu pun 4K. Kamera banyak lah 4K. Paling kurang kamera dengan handphone sekarang dia HD 1080p dan full resolution HD. Boleh rakam, tak ada masalah. Okay, itu konten. Satu lagi ialah kemudahan yang ada di PKG ni yang tuan-tuan boleh manfaatkan ialah kita ada mikrofon. Kita ada mikrofon. Satu set profesional wireless microphone jenis Ceramic. Harga dia 800. Kalau nak beli 800 di pasaran 800. Ada. Yang murah pula, saya pakai ni murah sikit. Yang saya pakai ni. Ini saya beli sendiri. Ini murah sikit. Ada satu lagi tak murah. Saya beli RM70. Bentuk dia lebih kurang macam ni. Boleh tengoklah dalam Shopee. Boleh buka dalam Shopee wireless microphone. Okay, sebab kamera duduk di sana. Ni tu kamera duduk di situ. Dan situ juga boleh pasang handphone. Jadi mikrofon dia ada di situ. Di sini pun dah ada mikrofon. Cuma bila kita nak merakam handphone ni mungkin kita letak di stand tu dia jauh sikit. Jadi nak tangkap suara tu tak nampak lah. Jadi kita cucuk dia punya adapter dia sini dan kita pakai di sini lah. Jadi dia tangkap sikit. Itu kemudahan yang ada di PKG ni yang tuan-tuan boleh manfaatkan. Macam teleprompter ni kita tak galak-galak di mobile lah. Jelas lah. Kalau nak pinjam balik sekolah ni kita tak galakkan lah. Okay, yang ni pun kita tak galakkan. Tuan-tuan main lah. Tapi kalau wireless mic ni saya tak pasti. Okay. Itu antara kemudahan yang ada yang kita boleh manfaatkan. Yang robotik apa semua ni saya tak mau cerita je lah. Sekolah-sekolah yang dekat ni kalau tak mau main PKG ni macam Tukung Darah, SK Kodiang ni mana ni boleh main ke PKG Kodiang. Ada set ni ada di semua PKG. Fosfor lagi dekat PKG Fosfor ada. Faru belah sana layar hitam sana boleh pergi ke PKG yang hitam. Lagi PKG mana lagi? Tunjang area sini boleh naik ke sini. Tengoklah lokasi mana yang dekat. Berhubunglah dengan pegawai USP. Buatlah appointment saya buat lah. Kan? Nanti dia betul arrange lah. Kalau mereka tak ada mungkin FT dia bantu kan. Nanti hubungilah. Cik Lah ke Anwar ke untuk bantu tuan-tuan dan puan lah. Okay, ni peralatan yang akan ditengok pada tahun hadapan lah. Tapi apa kita ada komputer dan sebagainya. Komputer saya ingat komputer untuk tuan-tuan mungkin perlukan komputer buat editing video.
editing video. Editing video. Editing video ni dia tak perlu komputer yang canggih-canggih sangat. Gunalah komputer yang kita ada. Handphone pun boleh. Handphone pun boleh. Saya kira apa banyak juga menghasilkan konten-konten yang saya buat. Dia akan menggunakan sendiri. Dan secara menggunakan okay. Kita mulai dengan ini. Sekarang kita tahu mana dia boleh bagi free. Macam juga produk dia bagi free. Tapi bila kita nak ekspor video dia ada watermark. Jika nak film moral ada version free. Tapi bila kita nak ekspor video dia ada film moral belakang tu. Watermark. Bisa di belakang tu. Okey. Tapi kakek ni Kekal ni boleh edit di handphone, boleh edit di komputer, boleh install juga dalam komputer. Dia pun sangat-sangat cukup powerful lah. Aplikasi yang percuma. Okey, jadi di sini apa yang saya harapkan dalam minggu kita ni kita jangan ingat di sekolah mesti ada satu studio yang sangat canggih baru kita boleh buat yang tu kena ada peralatan kabel yang mahal tujuh handphone ni boleh buat tak semestinya dengan peralatan yang minimum untuk kita hasilkan episod TV PSS. Macam SK Pakar ni memang lama lah. Teleprompter boleh buat. Kan? Teleprompter boleh buat. Tapi jenis lain lah. Ada saya tengok ada yang sekolah yang buat inovasi. Dia teleprompter ni dia macam cermin lah. Dia impas balik. Misal impas balik. Kalau siapa pandai buat. Saya tengok dia SK Situ ada buat. Mana siapa SK Situ? Ada kan? Ada kan di sekolah? Dia buat satu inovasi. Lebih kurang macam teleprompter ya. Ada. Okey. Maksudnya dengan menggunakan kemudahan yang minimum, sehingga antara asas yang perlu ada handphone. Yang kedua tripod. Okey. Yang ketiga ada mikrofon ni. Mikrofon wireless ni masih ada satu RM70 saja. Pun saya tengok audio quality dia okey. Komputer untuk tujuan edit ataupun handphone untuk tujuan edit dan aplikasi Kekat yang semua tu. Saya ingat ada benda ni pun cukup. Yang lain bakat saja. Bakat dan juga kreativiti saja. Yang tu pun. Okey, saya ingat saya stop di sini. Saya serah kepada tim saya yang lain untuk teruskan. Okey, tak panjang sikit ya. Just kita nak tengok overview saja. Nak tengok overview saja. Overview apa itu TV PSS. Okey, kemudian kita akan start hari ini dengan pengacaraan. Macam mana nak jadi seorang pengacara yang bercakap dengan begitu fasih. Semua boleh cakap. Macam mana nak cakap? Masa cakap dia nak senyum. Bila cakap maka senyum. Kan? Macam mana nak cakap? Macam mana nak buat memet muka masa dia kan? Okey? Yang tu lah kemahiran soft skill yang mungkin kita perlu belajar. Kami pun tak pandai. Saya pun tak pandai. Apa Cik Allah pun kau pandai kan. Kami pun belajar buat trial and error dan kita improve di semasa kita buat sehingga kita berjaya. Buat eksperimen ya. Cuba buat. Nah. Okey.
Saya ingat itu saja. Saya sebab seterusnya kepada Ustaz Fakrul untuk meneruskan. Okey, sekian dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.